Okey, baiklah. Kita teruskan dengan 3 lagi warisan Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Dan warisan yang keempat adalah adat istiadat. Okey, dalam adat istiadat kita akan belajar mengenai 3 adat, iaitu adat keputeraan, iaitu adat kelahiran, adat perkahwinan dan juga istiadat pemakaman. Okey. Adat keputeraan yang pertama. Apa yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan dalam adat keputeraan adalah pertama, melenggang perut ketika kandungan berusia 7 bulan untuk membetulkan kedudukan bayi dalam perut. Maksudnya adat melenggang perut ni akan dilaksanakanlah. Jadi tujuannya apa? Untuk membetulkan kedudukan bayi dalam perut kandungan. Dan bayi akan diperdengarkan azan sebaik sahaja dilahirkan. Okey. Ketiga, bercukur memasuki usia 7 hari. Maksudnya cukup usia 7 hari bayi tersebut dilahirkan, akan adanya adat bercukur. Dan yang keempat iaitu adat berendoi. Apa itu adat berendoi? Adat berendoi ini adalah meletakkan bayi dalam buaian dan diperdengarkan alunan marhaban. Jadi keempat-empat ni iaitu adat melenggang perut, mendengarkan azan, bercukur dan berendoi adalah adat keputeraan. Okey, kita teruskan dengan adat perkahwinan. Adat perkahwinan, adanya macam yang kita tahu, ada merisik, meminang, bertunang, berinai besar, khatam Al-Quran, pernikahan, persandingan dan bertepung dawai, santap beradab, serta bersiram di atas panca persada. Dia tak banyak yang kita tak tahulah, kita pun dah biasa dengar tentang adat perkahwinan ni. Jadi kita pergi kepada adat yang ketiga iaitu istiadat pemakaman. Pemakaman ni maksudnya apa? Maksudnya pengebumian. Dalam istiadat pemakaman akan ada satu tempoh berkabung bergantung pada pihak istana. Tempoh berkabung ni adalah tempoh di mana rakyat, pihak istana dan juga rakyat akan macam memberikan satu tanda penghormatan ataupun tanda bermurung terhadap kepergian Sultan. Maksudnya Sultan tersebut telah mangkat. Tempoh berkabung ni akan diadakan untuk sebagai satu cara kita menzahirkan penghormatan kepada Sultan yang telah pergi buat selama-lamanya. Kemudian yang kedua, pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat ketika perkabungan. Usungan disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman, iaitu seraja diraja. Dan nobat tidak akan dimainkan dalam tempoh tertentu setelah jenazah dimakamkan. Ini adalah istiadat pemakaman. Kita pergi dengan yang kelima iaitu persuratan. Apa yang dimaksudkan dengan warisan persuratan? Dalam warisan persuratan kita akan mengenali 3 jenis karya iaitu karya sejarah, kedua karya perubatan dan sastera rakyat. Karya sejarah maksudnya apa-apa sahaja karya yang menjelaskan tentang sejarah asal-usul negeri tersebut. Kita pergi pada satu demi satu. Misalnya untuk negeri Pahang, adanya Hikayat Pahang yang dikarang oleh Haji Muhammad Noor. Dia punya kandungannya adalah tentang sejarah Kesultanan Pahang yang dia pada abad ke-19. Kemudian untuk negeri Perak adanya karya Misa Melayu yang dikarang oleh Raja Chulan. Untuk negeri Terengganu adanya syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga oleh Tengku Dalam Kalthum. Dan untuk Selangor adanya karya Kenang-kenangan Selangor yang dikarang oleh siapa? Oleh Wan Muhammad Amin. Itu adalah karya sejarah menceritakan tentang pengasasan Kesultanan Selangor, Terengganu, Pahang dan juga Perak. Karya perubatan ada satu je, iaitu Kitab Tip. Kitab Tip ni disusun oleh Haji Muhammad Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1819. Dan sastera rakyat, sastera rakyat ni antaranya adalah Hikayat Sang Kancil. Kita biasa dengar kan, yang mana cerita teladan dan jenaka berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka
oleh Daing Abdul Hamid dari Perak yang mengandungi 20 cerita. Hikayat Ismail Yatim oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. Jangan tertukar antara sastra rakyat dengan karya sejarah. Karya sejarah adalah kisah benar, manakala sastra rakyat ni adalah cerita rekaan. Okey, kita pergi pula pada ekonomi yang terakhir. Untuk ekonomi kita akan belajar 3 aspek iaitu pelabuhan, mata wang dan ekonomi sara diri dan jual beli. Untuk pelabuhan, Perak dan Selangor ada satu kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Kenapa? Sebab pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu serta pelabuhan Kuala Sungai Perak adalah pusat perdagangan aktif. Sebab antara hasilnya ialah biji timah. Maksudnya dekat pelabuhan Kuala Selangor, Pangkalan Batu, Kuala Sungai Perak ni ada hasil biji timah. Kuala Terengganu pada abad ke-18, barang dagangannya pula ialah emas, biji timah, sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Siapa yang uruskan pelabuhan ni? Yang uruskan pelabuhan ni adalah Shah Bandar. Shah Bandar adalah pembesar yang bertanggungjawab untuk menguruskan segala hal-hal pelabuhan. Contohnya, menguruskan, menyelaskan sukatan dan timbangan. Kalau ada kekacauan, dia yang akan selesaikan, Shah Bandar. Dan sistem cukai yang cekap dekat negeri-negeri ni melancarkan lagi perdagangan. Mestilah kalau ada satu sistem percukaian yang cekap, teratur, jadi orang ramai akan lebih berminat dan tertarik untuk menjalankan perdagangan dengan negeri-negeri tersebut berbanding sistem yang tak sistematik kan. Ini adalah dari sudut pelabuhan. Kita tengok dari sudut mata wang. Maksudnya dekat negeri-negeri ni, Pahang, Perak, Terengganu, Selangor ni dah ada digunakan mata wang ketika itu. Contohnya di Perak ada digunakan mata wang bongkah timah yang dipanggil sebagai bidor. Di Pahang pula ada mata wang pitis semasa zaman Sultan Muhammad Shah. Selain itu ada juga mata wang tampang pada abad ke-19. Bagi Terengganu ada mata wang kupang emas semasa zaman Sultan Zainal Abidin I. Ada juga wang pitis. Dan Selangor ada mata wang shilling semasa zaman Sultan Ibrahim Shah. Untuk ekonomi sara diri dan jual beli, adanya beberapa kegiatan lah yang biasanya kita dengar iaitu pertanian, penternakan, pelombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan di negeri-negeri ini. Contohnya di Perak dan Selangor, yang paling popular, yang paling terkenal adalah pelombongan biji timah. Pelombongan biji timah ni adalah kegiatan utama dekat Selangor dan juga Perak. Selain itu dekat Selangor juga ada perusahaan tanaman padi serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Maksudnya bukan ada biji timah je kat Selangor, ada juga tanaman padi dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Di Perak pula keluarannya adalah rotan, sumbu badak dan kayu kayan. Manakala Terengganu mengusahakan lada hitam dan emas. Jadi itu sahaja penerangan untuk pembelajaran pada hari ini. Selepas ini kamu perlu melakukan aktiviti dalam kumpulan WhatsApp berdasarkan arahan yang saya keluarkan. Begitu, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.